الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. الحديث الأول وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ini merupakan hadis pertama dalam babu bad'il wahyi. Sebagaimana yang kita cerita dah sebelum ni, bahawa dalam babu bad'il wahyi ini Imam Bukhari bermaksud nak cerita permulaan wahyu yang datang kepada Nabi SAW. Tak kiralah mula tu dalam bentuk nuzulnya, turun wahyu mulanya bila, di mana, ataupun mulanya wahyu tu dari segi persediaan rohani yang Nabi SAW buat, tazkiyatun nafs dan sebagainya, ataupun mula tu dari segi bagaimana Nabi SAW memantapkan alfazul Quran, lafaz-lafaz Al-Quran dengan cara tadarus dengan malaikat Jibril, ataupun mula tu dari segi bahawa dia datangnya wahyu, bermulanya wahyu seperti bermula wahyu kepada nabi-nabi terdahulu, iaitu dalam bentuk wahyu manami pada mulanya. Kemudian barulah wahyu yaqadhah, wahyu manami yakni wahyu dalam mimpi, dalam tidur. Kemudian barulah wahyu yaqadhah. Ataupun juga bermaksud mula wahyu dari segi macam mana penerimaan kaum. Yang mula-mula terima pada peringkat awalnya ialah aradhilun nas, yakni golongan bawahan. Ini katanya secara umumnya semua para nabi, nabi-nabi terdahulu pun begitu. Nabi Nuh AS pada mulanya ialah golongan aradhil, golongan bawahan yang mengikuti. Nabi Isa pun sama, golongan hawariyun, golongan yang bawahan pada mulanya yang bersama dengan para nabi. Dan golongan bangsawan, golongan atasan ni biasanya menentang. Itu pada permulaannya. Golongan bangsawan datang juga tapi biasanya lambat sikit, kerana atas sesuatu hijab-hijab yang tertentu lah yang ada pada golongan atasan ni. Al-Imam Syahulillah Dihlawi rahimahullah sebut bahawa ada 3 bentuk hijab yang menghalang manusia terima hidayat. Satu namanya hijabut tab'i, hijab dalam bentuk suka kepada maladzat, suka pada syahwat, suka pada keseronokan, berpoya-poya.
Ini salah satu hijab. Dan hijab ini biasanya ada pada golongan bangsawan, tidak ada pada golongan marhin, golongan bawahan, golongan yang kaya. Biasanya mereka hijabnya ada pada mereka, hijab untuk berpoya-poya. Yang kedua, hijab rasmi, hijab dalam bentuk pangkat, hijab dalam bentuk pangkat dan nama dan sebagainya. Ini juga menghalang manusia untuk terima hidayah. Dan yang tiga, hijab su'il ma'rifah, hijab mempunyai pengetahuan yang salah. Ini juga boleh menjadi hijab. Biasanya hijab, tiga-tiga hijab ini ada pada golongan atasan. Sebab tu biasa mereka ini lambat terima wahyu ataupun agama yang dibawa datang oleh para nabi. Jadi bab bad'il wahyi ini Imam Bukhari datangkan untuk cerita bagaimana bermulanya wahyu. Tak kira mula tu dari segi aspek apa pun, seperti yang saya dah sebut tadi. Di sini pula dalam hadis yang pertama ni, Imam Bukhari nak sorotkan pada kita ataupun nak ketengahkan pada kita mula wahyu dari segi kena ada hijrah batinah. Maksud hijrah batinah ni kena ada pembetulan niat. Hijrah ada dua kan, satu hijrah zahirah, iaitu badan kita hijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa-apa maksudnya, sama ada orang hijrah ni ada kalanya untuk maqasid duniawiyah, untuk hal keduniaan, untuk berniaga, untuk cari pekerjaan, untuk berkahwin dan sebagainya, ataupun hijrah untuk hal-hal agama. Jadi itu hijrah zahirah. Hijrah dengan berpindahnya badan ini namanya hijrah zahirah. Hijrah dengan badan kita berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah zahirah. Sama ada hijrah untuk tujuan keduniaan ataupun untuk tujuan keagamaan. Itu hijrah zahirah. Hijrah badan itu hijrah zahirah. Hijrah batinah maksudnya hijrah hati, yang Nabi sebut dalam hadis, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muhajir yang sunnah. Muhajir yang sunnah, orang yang hijrah, penghijrah yang sunnah, ialah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini yang dimaksudkan dengan hijrah batinah. Jadi dalam hadis yang pertama ni, Imam Bukhari nak ketengahkan kepada kita kepentingan untuk dapat wahyu, untuk dapat ilmu agama, untuk dapat al-fiqhu fiddin, kefahaman agama, maka kena syarat awalinya. Syarat pertamanya kena ada hijrah batinah, hijrah hati kita. Apa hijrah hati? Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Seperti masyhur syair Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakauti ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Aku mengadu kepada guru ke Imam Waqi' tentang buruknya hafalan aku. Maka guruku beri nasihat kepada aku. Ini beza nasihat dengan kritik ni. Nasihat ni membina, kritik ni merobohkan. Kita kena elak daripada kritik. Ada orang kata kritik ada dua, kritik membina, kritik yang kritik yang merobohkan. Ada kritik yang merobohkan, ada kritik yang membina. Sebenarnya kritik semuanya merobohkan. Sebab dalam kritik ada irtihad, bahasa Arab kata irtihad, makna menekan manusia lain. Kita kritik kawan kita, kita tekan dia. Kritik ini menekan. Ada irtihad, ada unsur-unsur penindasan. Sebab tu elak daripada kritik, tetapi nasihat tak apa. Nasihat ni dia lahir daripada ketulusan. Kritik ni lahir daripada kebencian. Sebab tu kritik boleh merobohkan.
Maka Al-Imam Waqi' beri nasihat kepada Imam Syafi'i. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Beri nasihat supaya aku meninggalkan maksiat. Segala keingkaran, perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka, kena hijrah, kena tinggalkan. Sebab apa? Ilmu dan wahyu ini merupakan nur. Li'anal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah ni Allah tak beri kepada orang buat maksiat. Maka syarat awali, syarat pertama untuk kita dapat ilmu, untuk dapat wahyu, ataupun kita kata bermulanya wahyu datang kepada kita, bermulanya ilmu wahyu datang, ilmu nubuwah datang kepada kita dengan cara kita ada hijrah batinah. Bermakna Imam Bukhari dalam hadis pertama ni nak cerita bad'ul wahyi dari sudut apa? Bad'ul wahyi dari sudut hijrah batinah. Dari sudut hijrah, kena ada hijrah batinah. Hati kita kena hijrah. Kena ada taubat. Sebab tu di antara adab belajar ialah kita berwudu kan. Sebelum kita belajar, kita ambil wudu. Sebab wudu ni cahaya, maka bersesuaian dengan ilmu yang juga cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu cahaya, wudu pun cahaya. Inna ummati, Nabi sebut dalam satu hadis, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku diseru di pada mahsyar nanti dipanggil dengan tanda-tanda wudu, dipanggil dengan adanya tanda cahaya pada muka mereka, pada kaki dan tangan mereka, disebabkan kesan-kesan daripada wudu. Ghurran muhajjalin, cahaya pada muka, cahaya pada kaki, tangan, kesan-kesan daripada wudu. Jadi wudu cahaya, maka sangat munasib, sangat sesuai dengan penyediaan jiwa untuk memperoleh, untuk menada ilmu. Ilmu siapa yang bagi? Allah yang bagi. Hatta Nabi pun tak boleh beri ilmu. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, innama ana qasimun, aku sekadar mengagih-agihkan saja. Wallahu mu'ti, yang sebenarnya beri Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sekadar mengagihkan saja, yang sebenarnya beri Allah. Maka proses kita belajar ni adalah proses tadah bekas. Kita menyediakan bekas untuk Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita. Ini maksud proses belajar. Pengertian belajar ni apa? Kita menyediakan bekas. Menyediakan bekas untuk menerima ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan beri ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam menyediakan bekas ni, perkara pertama yang kita kena sediakan hati kita. Hati dengan bersihkan hati kita, betulkan niat kita, tak ada niat yang lain, hanya semata-mata untuk dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a mardatillah, nak dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada niat yang lain kan? Sebab segala khazanah, apa-apa pun yang kita perlu, sama ada keperluan duniawi ataupun keperluan akhirat, semuanya khazanahnya itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nak dapatkannya kena daripada Allah. Wa in min syai'in illa 'indana khazain. Wa in min syai'in illa 'indana khazain. Tidak ada apa-apa pun melainkan hanya saja khazanahnya di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala khazanah. Wa in min syai'in illa 'indana khazain. Jadi nak dapat apa-apa khazanah daripada Allah ni, kena menyukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala tindakan kita untuk menyukakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibtigha'a mardatillah. Termasuklah dalam hal belajar, niat kita ialah untuk menyukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama ni
Imam Bukhari ambil daripada gurunya Al-Humaidi. Al-Humaidi ini merupakan kawan kepada Imam Syafi'i. Rafiqu safarin, kawan yang sama-sama safar ke Mesir. Sama-sama safar ke Mesir untuk mempelajari hadis. Rafiqu safar Imam Syafi'i. Dalam mempelajari hadis, Al-Humaidi ini merupakan kawan kepada Imam Syafi'i. Dan dalam fiqh, Imam Syafi'i merupakan guru kepada Al-Humaidi. Sebab tu kalau kita tengok Fiqhul Bukhari kan, Fiqhul Bukhari fi tarajimihi, fiqh Imam Bukhari dapat kita lihat dalam tarajimnya, tarajimul bab, tarajimul abwab. Nanti kita akan belajar depan nanti Imam Bukhari punya tarajim, tarjamatul bab ni, terutama dalam kitabul ibadat, nanti dalam kitabul wudu dan sebagainya. Kita akan tengok kebanyakan tarajim Imam Bukhari muafiq dengan madhab Syafi'i, muafiq dengan madhab al-Imam Al-Syafi'i. Jadi fiqhul Bukhari fi tarajimi, fiqh Imam Bukhari ada dalam tarajimnya, dalam tarajim bab, tajuk-tajuk bab yang Imam Bukhari buat. Dah munasabah lah Imam Bukhari punya fiqh, Imam Bukhari punya pendirian fiqh ni menyerupai Imam Syafi'i, kerana Imam Syafi'i itu tok guru dia. Tok guru, bukan ayah guru, tok guru. Bezakan ayah guru dengan tok guru ni. Satu bapak guru, satu tok guru. Al-Humaidi itu bapak guru, bapa lah kepada Imam Bukhari. Humaidi, bapa guru. Imam Syafi'i tok guru, datuk dia dalam bidang fiqh. Sebab Al-Humaidi berguru dengan Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Al-Humaidi ni ada dua sebenarnya Al-Humaidi. Yang di sini Al-Humaidi ni guru Imam Bukhari. Ada satu lagi Al-Humaidi. Ini kemudian ni, Humaidi yang kedua ni. Kemudian Sahibu Al-Jam'i Bainas Sahihain, yang karang kitab Al-Jama' Bainas Sahihain. Ini Humaidi yang lain. Humaidi yang guru Imam Bukhari ni meninggal tahun 219 Hijrah. 219 Hijrah. Awal lah. Maknanya dia termasuk dalam golongan salaf lah. Masuk dalam golongan a'immah yang hidup pada pada 500 tahun pertama. Salaf ni 500 yang pertama tu masuk dalam salaf. 500 yang berikutnya masuk dalam golongan khalaf. Jadi Al-Humaidi yang guru Imam, yang merupakan guru Imam Bukhari ni masuk dalam salaf, golongan salaf. Maksudnya yang hidup pada tahun 500 daripada generasi sahabat sehingga kepada 500 Hijrah, itu masuk dalam golongan salaf. Sebab dia meninggal pada tahun 219 Hijrah. Yang Humaidi yang kedua, yang Humaidi Junior. Istilah hari ni kan Humaidi Junior. Yang tadi Humaidi Senior. Humaidi Junior ni yang pengarang kitab Al-Jam' Bainas Sahihain ni, ini dia hidup kemudian. Dia meninggal pada tahun 488 Hijrah. 488 Hijrah, maknanya dia hidup pada kurun ke-5 Hijri. 488 Hijrah maknanya dia hidup pada tahun ataupun kurun ke-5 Hijri. Jadi nasabahlah kalau fiqh Imam Bukhari ada banyak kesesuaian dengan mazhab. Walaupun ada pendapat mengatakan
Imam Bukhari ini mujtahid. Maknanya dia ada mazhab dia sendiri. Dia tidak terikat dengan mazhab arba'ah. Dia ada mazhab dia sendiri. Tetapi dia punya mazhab itu banyak muwafaqat. Mazhabnya banyak punya muwafaqat persamaan dengan Imam Syafi'i punya mazhab. Kerana Imam Syafi'i itu bapa guru ketuk guru. Bapa guru ketuk guru. Tok guru. Okey, semua senyap tak boleh juga kan? Kena ada juga yang bersuara ni. Haddatsana dengan akhbarana. Ini dah poin berapa dah kita cerita pagi ni? Poin pertama tadi maksud Imam Bukhari nak cerita dalam hadis pertama ni permulaan wahyu dari segi kena ada tazkiyatul batin ataupun hijrah batinah. Itu poin pertama tadi. Poin yang kedua, Al-Humaidi guru Imam Bukhari, yang mana merupakan murid kepada Imam Syafi'i dalam perkara fiqh. Sekarang ni poin yang ketiga. Poin yang ketiga, haddatsana dengan akhbarana. Apa beza? Haddatsana dan akhbarana apa beza? Secara umumnya muhaddithin buat sama aje lah. Terutamanya golongan mutaqaddimin. Muhaddithin yang mutaqaddimin tidak membuat apa-apa perbezaan antara haddatsana dan akhbarana ni, mereka kata sama aja. Tapi golongan mutaakhirin, muhaddithin mengatakan bahawa haddatsana ni bila syekh beri tahu hadis dengan bilafzi syekh. Syekh menyatakan hadis dengan lafaznya, lafaz syekh, bilafzi syekh. Dan pelajar dengar. Syekh baca hadis ataupun beritahu hadis dan pelajar dengar, maka digunakan lafaz haddatsana. Kalau pelajar ramai haddatsana, kalau pelajar seorang jadi haddatsani. Akhbarana pula bila pelajar baca dan syekh dengar. Macam kita tasmi' kan, kita siapa yang hafal Quran bila dia tasmi' dengan guru dia, maka dia baca, guru dengar. Itu dalam hadis digunakan istilah akhbarana menurut mutaakhirin. Akhbarana maknanya pelajar baca, syekh dengar. Mana-mana yang perlu pada pembetulan, syekh akan buat pembetulan. Itu digunakan akhbarana. Kalau pelajar ramai akhbarana, kalau pelajar seorang akhbarani. Itu beza haddatsana dengan akhbarana. Tapi yutlaqu ahaduha 'ala al-akhar, penggunaannya pergi mari. Kadang-kadang haddatsana digunakan pada tempat akhbarana dan demikian juga sebaliknya. Ada satu latifah, ada satu nuktah di sini, iaitu Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari ni banyak Imam Bukhari selit dengan an-nukat al-ilmiyah. Nukat ni nuktah ilmiah, perkara yang apa nak sebut nuktah ni, dia bukan nuqtah. Kan nuqtah mana titik kan, point. Nuqtah bil qaf, nuqtah bil qaf wa ta, itu makna point. Satu lagi nuktah bil kaf wa ta, nakata, daripada perkataan nakata alal ardi, goreh atas. Kita goreh, kita ambil ranting kayu, kita goreh atas tanah ataupun atas pasir, maka berlaku goresan, itu dipanggil nuktah. Jadi nuktah ni ada sesuatu yang mana mencuit fikiran kita, perkara-perkara yang mencuit fikiran kita, memberi satu tarikan pada fikiran kita. Ini Imam Bukhari banyak selit dalam kitab Sahih Bukhari. Di antaranya di sini, dalam hadis pertama ni, Imam Bukhari ambil ataupun memetik hadis daripada gurunya Al-Humaidi yang merupakan
Quraisy, orang Makkah, Quraisy. Jadi isyaratan ila apa tu? Imam Bukhari buat tu sebagai satu isyarat bahawa wahyu ni bermula daripada Makkah. Dia punya mula dia daripada Makkah, dan kemudian zuhur ni mana dia punya apa, tersebarnya tu di Madinah. Maka sebagai satu nuktah ilmiah, Imam Bukhari bawa hadis pertama ni dengan memetik daripada guru Makkinya, dan hadis kedua pula Imam Bukhari petik daripada guru Madani, Abdullah bin Yusuf daripada Imam Malik. Ini hadis kedua kan, daripada gurunya Abdullah bin Yusuf, kemudian daripada Imam Malik, dan Imam Malik Madani. Hadis pertama Makki, hadis kedua Madani. Itu satu noktah yang Imam Bukhari selitkan di sini. Buat secara isyarat lah, dia tak beritahu terang-terang, beritahu secara isyarat gitu, supaya siapa yang ada kepekaan itu dia akan perasan lah noktah yang Imam Bukhari selit. Orang yang dalam belajarnya, dalam mutalaahnya dia berteliti, maka dia akan perasan noktah itu. Yang kedua di sini noktah Imam Bukhari selitkan bahawa gurunya Al-Humaidi ini Quraisy. Ini sesuai dengan sabda Nabi, qaddimu Quraisyan, kamu dahulukan orang Quraisy. Al-a'immatu min Quraisyin, para imam, para pemimpin, ulatul amri di kalangan umat ni adalah daripada Quraisy. Al-a'immatu min Quraisyin. Jadi sesuai dengan kehendak hadis qaddimu Quraisyan, Imam Bukhari datangkan hadis pertama dengan memetik daripada guru Quraisy-nya. Qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taymi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab. Hadis ni kalau ikut di kalangan tabaqah sahabat, seorang saja perawi. Ini jadi satu kepelekan juga lah, macam mana ramai-ramai sahabat. Nabi sebut pula di atas mimbar ni. Ataupun boleh jadi gini juga, yang sebut di atas mimbar ni bukan Nabi tetapi Sayyidina Umar. Yang sebut di atas mimbar bukan Nabi tapi Sayyidina Umar. Dia akan jadi pelik kalau Nabi sebut atas mimbar, ramai sahabat dengar, tapi perawinya Sayyidina Umar seorang, itu jadi pelik. Tapi kalau kita ambil andaian teori satu lagi, iaitu yang alal mimbar ni, yang sebut atas mimbar ni bukan Nabi tetapi Sayyidina Umar. Maka tak jadi kepelekan lah bahawa perawinya di kalangan sahabat, perawinya Sayyidina Umar seorang sahaja, itu tak pelik lah. Di kalangan sahabat satu orang sahaja perawi hadis ni iaitu Sayyidina Umar, tak pelik. Sebab boleh jadi Sayyidina Umar dengar daripada Nabi ni personally, secara persendirian. Kemudian dia, Sayyidina Umar lah yang cerita hadis ni di atas mimbar. Jadi poin yang kita nak ketengahkan di sini, poin yang kita nak highlight, yang kita nak highlight di sini ialah bahawa di kalangan tabaqah sahabat, perawi Sayyidina Umar seorang saja, bermakna hadis ni
hadis gharib. Walaupun selepasnya itu ramai perawi, tetapi ada pada mana-mana tabaqah seorang saja perawi, maka hadis ni termasuk dalam hadis gharib. Ingat kan ta'liq gharib? Dah belajar dalam Nukhbatul Fikar. Gharib bila pada mana-mana tabaqah ada seorang saja perawi, maka hadis itu dikira hadis gharib, ataupun al hadithu al fard, hadis yang gharib lah, al fard. Itu gharib mutlak ke gharib nisbi tu? Siapa boleh beritahu? Semua tutup mulut ni. Gharib mutlak ke gharib nisbi? Ya. Tak ada seorang nak buka mulut kan ni? Nisbi. Betul, nisbi ya. Yani bin nisbah ila gharib nisbi ni gharib bin nisbati ila tabaqatin muayyana. Gharib nisbi gharib bin nisbah ila tabaqah muayyana. Yani tabaqah di sini tabaqah sahabat lah. Kan sebab selepas tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah tabi'un tabi'in dan sebagainya dah ramailah perawinya. Jadi gharib ni gharib nisbi. Gharib mutlak bila mana gharabah itu berlaku pada semua tabaqah. Kan gharib mutlak bila mana gharabah berlaku pada semua tabaqah. Boleh faham? Boleh faham? Di sini gharib nisbi. Jadi persoalannya, gharabah ni tidakkah bertentangan dengan sihah? Maknanya kalau dalam kitab Sahih Bukhari ini semuanya sahih. Kullu ma fil Bukhari sahihun. Semua dalam Bukhari sahih. Macam mana pula boleh ada hadis gharib? Faham ni kemusykilan ni? Kalau semua kullu ma fil Bukhari, ulama telah buat ketetapan kullu ma fil Bukhari sahihun. Ada satu risalah kecil ditulis oleh satu orang ulama Arab. Nama risalah tu kullu ma fil Bukhari sahihun. Semua yang ada dalam kitab Bukhari semuanya adalah sahih. Jadi kalau semua sahih, macam mana pula ada hadis gharib? Bahkan hadis pertama pula tu. Hadis pertama gharib. Faham kemusykilan ni? Siapa boleh jawab kemusykilan ni? Kalau dalam Bukhari semua sahih, macam mana boleh ada hadis gharib? Jadi jawapannya al-gharabatu la tunafi as-sihhata. Al-gharabatu la tunafi as-sihhata. Gharib ni, gharabah maknanya hadis tu perawinya seorang saja, dia tidak menafikan bahawa hadis itu sahih. Al-gharabatu la tunafi as-sihhata, tidak menafikan bahawa hadis itu hadis sahih. Al-gharabatu la tunafi as-sihhata. Gharibnya hadis, mana perawinya seorang saja pada mana-mana tabaqah, ataupun katakan pada semua tabaqah sekalipun, itu tidak menafikan bahawa hadis itu hadis sahih, tidak menafikan bahawa hadis itu hadis sahih. Sebab apa? Sebab gharabah ni kaitannya dengan kuantiti perawi, bilangan perawi. Sedangkan sihah pula kaitan dengan kualiti perawi. Kalau perawi itu seorang sekalipun, tapi perawi berkualiti, cukup syurutus sihahnya tu. Okey, maka dia boleh jadi sahih. Apa syurutus sihah? Marawahu adlun, tamud dhabti, muttasila sanadi, ghairu mu'allalin wala syadh. Itu syurutus sihah. Perawi itu satu orang yang adil, satu orang yang dhabt, sanad pula bersama, syurutus sihah yang 5 tu cukup, maka hadis itu jadi hadis sahih walaupun perawinya seorang sekalipun. Jadi gharabah ni kaitannya dengan kuantiti, bilangan perawi, sedangkan sihah ni pula kaitannya dengan kualiti perawi. Jadi perawi dah cukup kualiti untuk jadi sahih, untuk jadi hadis sahih, maka hadis itu jadi hadis yang sahih. Boleh faham semua? Boleh faham?
Tak jawab ni, semua tutup mulutnya. Boleh? Okay. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di atas mimbar berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama hanya saja amal-amal, tindakan-tindakan manusia, al-a'mal alif lam yang masuk pada lafaz jamak, maka lafaz jamak tu jadi umum. Al-jam'u al-mu'arrafu billam kan min al-fadhil umum. Ingat tak dalam lubul usul? Dah belajar dah tahun lepas dalam lubul usul. Ingat ke ingat? Ingat Ar-rijalu qawwamun. Contoh kan, ar-rijalu tu umum tu. Sebab al-jam'u, lafaz rijal tu jamak, al-mu'arrafu yang dimakrifahkan billam. Al-jam'u al-mu'arrafu billam, jamak yang dimakrifahkan dengan alif lam. Mana bila lafaz jamak dimakrifahkan dengan alif lam, maka lafaz tu jadi umum. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Semua rijal merupakan penyelia, merupakan penanggung jawab terhadap kaum wanita. Semua kaum lelaki adalah penanggung jawab bagi semua kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijal tu umum, an-nisa pun umum. Sebab al-jam'u al-mu'arrafu billam. Sama juga sini, al-amal umum. Semua tindakan-tindakan Bani Adam, semua amalan Bani Adam berkait ataupun tidak terpisah. B tu lil ilsaq, al-ba'u lil ilsaqi. Ilsaq ni maknanya untuk menyatakan tiada pemisahan. Ilsaq ni apa? Bertempel, bertampal, bertempel, menempel. Itu makna ilsaq kan, menempel. Semua tindakan-tindakan Bani Adam menempel. Boleh apa menempel? Menempel pada niat masing-masing. Niat masing-masing. Al-a'mal jamak, an-niyat juga jamak. Muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi inqisam al-ahadi 'ala al-ahad. Muqabalatul jam'i bil jam'i, pemadanan jamak dengan jamak, taqtadi menuntut, menghendaki, inqisam, terbahaginya individu dengan individu. Boleh faham kaedah tu? Ya, muqabalatul jam'i bil jam'i. A'mal jamak, an-niyat juga jamak. Muqabalatul jam'i bil jam'i, pemadanan jamak dengan jamak. Macam kita kata gini, dalam kelas ada 10 orang pelajar contoh. Lepas tu ada 10 biji apple, nak bagi 10 biji apple nak dibahagi, nak diagihkan kepada 10 orang pelajar. Apa jadi? Setiap pelajar dapat 1. Setiap pelajar dapat sebiji apple. Itu makna kaedah muqabalatul jam'i. Maksud daripada kaedah muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi inqisamal ahadi 'ala al-ahad. Pemadanan jamak dengan jamak. Sekumpulan orang nak dipadankan dengan sekumpulan benda. Sekumpulan buah misalnya, maka dia menghendaki terbahaginya setiap individu buah terbahagi kepada individu pelajar. Sama juga sini. Tindakan Bani Adam banyak, niat Bani Adam banyak. Maka niat setiap orang, amal setiap orang tidak terpisah ataupun menempel pada niatnya, mengikut niatnya. Kalau niat dia betul, amalnya jadi betul. Kalau niat salah, amal jadi salah. Orang minum air segelas. Air segelas dia minum, air sejuk ni, air sejuk. Dia minum dengan niat itu air sejuk, maka jadi satu amal yang mubah, amal yang harus.
Tapi kalau air sejuk tu dia minum dengan yang itu arak, maka jadi amalnya jadi haram, tindakannya tu jadi haram. Okey ya? Sebab apa? Sebab amal mengikut niat. Niat yang betul, maka amal jadi betul. Niat yang salah, amal jadi salah. Tapi jangan faham terbalik di situ. Jangan faham. Jadi tidak ada apa tu? Wala aksa tu, tidak ada akas di situ. Apa maksud tidak ada akas? Kalau amal salah, niat betul, adakah jadi betul? Satu orang depan dia gelas arak, dia minum arak dengan niat air sejuk, adakah jadi halal? Dengan niat yang betul? Ya? Tidak, tak jadi halal walaupun niatnya betul. Sebab apa? Sebab amalnya tu sudah terang menyalahi syarak, sudah jelas, sudah terang-terangan amalnya tu menyalahi syarak. Arak kan arak menyalahi syarak, maka walaupun niat betul bagaimana sekalipun, tetap tidak jadi amal yang soleh. Tetap tidak jadi amal yang soleh walaupun niatnya betul. Sebab dia ada kaedah satu lagi, al-ghayatu la tubarrirul wasilata. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan cara yang salah. Tujuan dia baik nak minum air sejuk, tapi cara dia dengan mengambil arak. Jadi al-ghayatu, tujuan yang betul tidak boleh menghalalkan cara yang salah. Al-ghayatu la tubarrirul wasilata. Tujuan yang betul tidak menghalalkan cara yang salah. Jadi sebab tu kaedah ni kaedah satu pihak ya. Kaedah satu pihak, yakni bila niat betul, amal jadi betul. Niat yang betul, amal jadi betul. Tapi kalau amal yang salah, dia tidak akan jadi betul dengan niat yang betul. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia innamal a'malu binniyati. Amal menempel pada niat. Maknanya kalau niat betul, amal jadi betul. Ada syaratnya. Syaratnya amal tu sendiri amal yang betul. Maksudnya kalau amal salah, niat yang betul tak akan menjadikan dia betul. Ya. Niat yang betul. Amal yang salah macam arak. Amal yang salah. Niat yang betul, dia niat minum air sejuk. Niat yang betul tak boleh membetulkan amal yang salah. Boleh faham? Macam mana faham ke faham? Faham? Okey. Jadi rasanya kena setakat ni dulu sebab masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita sambung next session pula insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.